Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-35, iaitu adab-adab dan hak-hak sesama Muslim, hak-hak yang perlu atau tanggungjawab yang perlu dilaksanakan ataupun ditunaikan sesama Muslim. Yang mana pada minggu lepas kita telah pun bincang lafaz-lafaz yang berkaitan dengan hadis ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan sebelum kita buat kesimpulan istinbat daripada hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu saling berdengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan, dan janganlah kamu menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seseorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak harus menzaliminya dan tidak harus mengabaikannya, tidak harus mendustakannya dan tidak harus menghinanya. Takwa itu di sini, seraya Nabi mengisyaratkan kepadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang muslim dikatakan jahat jika dia menghina saudaranya yang muslim saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi hadis ini kita telah sebut dari sudut kepentingan, kedudukan hadis, pandangan beberapa orang ulama semasa menghuraikan hadis ini. Huraian dari segi bahasa pun kita telah pun sebut pada minggu lepas. Cuma pada malam ini kita nak tengok beberapa perkara yang berkaitan dengan isi kandungan hadis ini, makna umum hadis ini. Melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan beberapa bentuk tingkah laku manusia dan beberapa aktiviti. Itu tertinggal aktiviti yang berkaitan dengan muamalah. Perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah merupakan amalan yang jika dilakukan boleh menjejaskan tanggungjawab persaudaraan dalam konteks Islam, boleh mengurangkan kualiti iman dan akan membawa kepada jatuhnya martabat insan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna umum hadis ini jelas. Nabi nak sebutnya, walaupun beberapa perkara Nabi sentuh, sama ada dalam bentuk hubungan antara sesama manusia, sesama muslim, dan dari sudut muamalah dan sebagainya, dari sudut sulukiat, dari sudut hubungan secara moral, secara akhlak dan sebagainya. Pokok mana perkara yang Nabi sebut tu disimpulkan sebagai perkara-perkara yang jika dilakukan dia boleh menyebabkan renggat hubungan itu, boleh menyebabkan jadi persaudaraan yang menjadi penekanan Nabi dalam hadis ini akan tidak tercapai. Mana agenda ukhuwah Islamiah itu akan gagal. Ni kalau sekiranya benda yang Nabi larang dalam hadis ini jika dilakukan dia boleh menyebabkan terabai hak umat Islam lain, dia menyebabkan jadi timbul banyak perkara, rasa tidak puas hati, rasa benci, suasana yang tidak tenteram, sesuatu yang tidak harmoni itu akan wujud, menyebabkan perkara itu akan jadi umat Islam ini tidak
dia merasakan orang lain itu sebagai saudara dia. Jadi perkara ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Baiklah, sebelum kita pergi, sebab dalam kesimpulan itu dia ada sebenarnya perkara yang berkait dengan isi dalam hadis ini, kita sentuh dalam kesimpulan dia. Kerana kesimpulan ini kita bukan maksudkan istinbat saja, tetapi pedoman dan pengajaran yang kita boleh petik daripada hadis ini. Jadi sebelum itu, oleh kerana dalam hadis ini mana perkara yang paling besarlah kira-kiranya, yang kira sebagai pemula kepada perilaku yang tidak baik adalah hasad dengki. Dah itulah perkara mula-mula yang disentuh oleh Nabi dalam hadis ini. Jadi kita nak bincang panjang sikit lah berkenaan dengan hasad dengki ni. Kalau dalam kitab-kitab tarbiyah, kitab-kitab pendidikan, panjang lagi dia bahas. Imam Ghazali panjang lagi, lebih lebar lagi perbincangannya. Ini saya sebut ni secara ringkas saja. Pertama sekali dari segi ta'arif, definisi hasad yang kita sebut dalam bahasa Melayu kita ni hasad dengki. Dari sudut makna dia, mafhum dia, definisi dia timbul perasaan benci dan marah dari seseorang kepada orang lain yang mengatasinya dari sudut tertentu, sama ada kedudukan dan habuan dunia. Ini adalah perasaan yang timbul secara berperingkat kepada setengah individu. Jadi sebenarnya mengikut istilahnya, dengki-dengki ni dia timbul perasaan benci, rasa nak marah kepada seseorang. Sebab apa? Kerana orang lain lebih daripada dia dari sudut-sudut tertentu. Bukan semua sudut tu. Bukan semua sudut. Tak ada manusia lebih daripada orang itu semua sudut. Tak ada. Ini yang peliknya, kita tengok manusia ni pelik sungguh. Satu kajian dia yang ganjil juga lah sebenarnya. Kalau mengikut kajian ulama, hak dia deki tu sebenarnya ada 2-3 perkara. Bukan semua perkara. Kadang-kadang perkara itu tidak bersahabat. Kaya misalnya, dia deki dari sudut lain, dari segi nilai akademik, kepandaian, dari segi belajar mungkin lebih dia, tapi dia boleh deki. Sebab tak ada, ulama kata tidak ada dalam dunia ni seorang itu lebih segala-gala daripada orang lain. Tak ada. Sebab itulah ada ta'rif pun disebut dari sudut tertentu, sama ada kedudukan dan habuan dunia, dia deki. Sebab itulah perasaan dengki ni dia bukan lahir daripada orang miskin saja. Orang kaya pun dengki juga. Orang kaya yang sudah ada harta, hak cerdik pun dengki, hak tidak cerdik pun dengki. Jadi perasaan dengki ni ada pada setiap orang. Sebab apa? Kerana dia melihat orang lain itu lebih. Jadi lebih itu dari sudut mana? Itu berbeza-beza. Jadi perasaan ini timbul secara berperingkat kepada setengah individu. Kenapa ulama sebut timbul secara berperingkat hasad dengki ini? Kerana dia banyak kategori. Dia ada dengki yang kita kata tahap teruk lah, yang mana kedengkian dia boleh memusnahkan orang lain. Ada sampai peringkat itu, yang mana kita akan tengok selepas ini. Jadi kemana pedengki itu perasaan itu lah. Memang ganjil lah. Sebab apa? Kalau kita kata di segi logik lah, kalau dia nak berdengki, rasa iri hati terhadap seorang itu, kalaulah orang itu lebih dari segala-gala, agak munasabah. Ini lebih kerana 1-2 perkara saja. Mana kalau kita tengok dari sudut lain, mungkin lebih dia. Inilah manusia kalau tidak dibimbing, mana akal manusia itu kalau tidak dibantu, kita kata diwarnai dengan ulum wahyu, dengan ajaran Nabi, dia pergi bergerak secara akliyah dia saja, maka dia tidak akan dapat kawan nafsu dia tak akan dapat kawan. Baik, mengikut ulama yang mendalami ilmu jiwa manusia, perasaan ini lahir kerana menebal sifat ananiyah, iaitu sifat keakuan, dan perasaan merasakan diri kurang dan tidak berupaya, dan tiada keyakinan untuk bersaing dengan orang yang didengkinya. Itu sebenarnya mengikut ulama dalam ilmu nafs yang mengkaji tentang jiwa manusia. Dia kata sebenarnya perasaan dengki ini lahir sebab apa? Kerana sifat penting ke diri sendiri itu terlalu tebal sangat. Sebab setiap orang dia kena ada penting diri sendiri. Nabi pun suruh kita utamakan diri kita, utamakan anak-anak kita. Ada sedekah misalnya kalau beri pada anak-anak, lebih baik lagi Nabi kata dalam situasi tertentu. Mana ada tidak salah. Sebab itu sebenarnya fitrah manusia. Sebab tu ulama kata kalau tebal sangat perasaan ananiah itu dia bahaya.
melampau perasaan ananiyah itu, dia bahaya. Kalau ada dengan kadar yang sedikit, yang tidak banyak, sehingga dengan kadar yang ada tu cukup untuk dia jaga hal ehwal diri dia, hal ehwal keluarga dia, kalau sekadar itu tak apa. Tapi kalau sifat kepentingan diri itu menebar, dia tebal sangat, melampau sifat tu ada, dia boleh timbul perasaan ini. Ini mengikut kajian ulama, dia boleh timbul. Dan selain daripada itu, kerana masalah konflik dalaman, jiwa dia tu ada masalah. Jiwa yang bermasalah ni perlu dirawat. Perlu dirawat. Jiwa yang sebegini perlu dirawat dengan cara agama, perlu dikongsi. Di samping sifat ananiah tu tebal, dia rasa diri dia kurang. Ada manusia ni yang sifat dia tidak optimis lah, tidak ada keyakinan diri. Lepas tu dia tengok orang lebih, dia nak seperti orang tu, dia rasa dia tidak mampu. Dia nak bersaing dengan cara sihat pun dia tak mampu. Lepas tu dia tak boleh nak kawal diri dia. Tu sebenarnya. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata nak rawat penyakit ni, dia mesti mana kita dedahkan dia dengan pengajian tentang qada dan takdir ni. Qada dan takdir ni, terima ketentuan Tuhan ni adalah merupakan ubat kepada segala-galanya. Ni sebenarnya sebab dia tak terima kenyataan itu. Sebab itulah qada dan takdir ni, kalau kita tengok dalam kitab perbincangan perbahasan berkenaan qada dan takdir ni, sebenarnya dia mengajar manusia menerima kenyataan hidup. Dia bukan qada dan takdir bukan menyebabkan manusia jadi malas, tidak. Kalau faham semua dia jadi rajin sahabat tu. Itu sahabat tu hak paling tepat tu. Mana anak murid direct dengan Nabi, mengaji secara mubasyarah dengan Nabi, yang lebih faham daripada kita bagaimana perubahan hidup mereka dalam alam nyata ni, dalam kenyataannya bagaimana. Sanggup suruh segala-gala kerana Allah. Itulah Nabi ajar ni. Jadi kalau kita terima semua ajaran Islam, ajaran agama ni, kita faham, mengaji sungguh, insya-Allah mana kita akan berada dalam situasi seperti mana situasi sahabat itu yang disebut sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas itu. Ini salah satu benda yang menjadi penyakit jiwa, yang menyebabkan hilang potensi baik dalam diri manusia kerana ada perasaan hasad dengki. Sini saya tidak sebut banyak lah. Cuma kalau kita tengok dalam kitab kita, bila mari penyakit itu sebenarnya manusia dia tidak bekerja. Orang yang kena penyakit hasad dengki sebenarnya dia tidak bekerja, walaupun nampak dia bekerja. Kalau dia bekerja pun 3 selendar lah kita kata. Sebab dia duk kerja pun dia duk mikir. Dia duk mikir semua dia dengki. Jadi otak dia pun tidak berilah kata-kata. Sepatut dengan kecerdikan kalau dia fikir nak membangunkan diri dia, nak membangunkan kualiti kerja dia, dia boleh buat. Tetapi terganggu oleh hasad dengki ni, duk mikir, banyak duk mikir kau tu. Banyak duk mikir kau tu. Ini penyakit jiwa yang kronik, bahaya. Bahaya dengki. Lama-kelamaan menyebabkan dia tengok sesuatu dengan pandangan yang negatif saja. Itu kesan kalau dibiarkan lama penyakit yang bersarang dalam batin manusia, dia menyebabkan manusia ni dia hilang potensi baik dia. Jadi ulama membahagikan hasad dengki ni kepada 5, pembahagian kasar ni kepada 5 bahagian yang perlu kita. Jadi hak ni penting ni sebab kita nak guna hak ni untuk suluh diri kita. Untuk kita cek diri kita ni, aku ni duduk dalam hak mana. Kalau hadirat perhatian ni tengok molek mana dengki ni sebenarnya hakikatnya dia perlu ada, tetapi dalam kadar yang diizinkan oleh syarak. Kalau tak ada langsung tu, dia tidak ada momentum dalam hidup kita. Bagaimana perkara itu kita nak cuba tengok. Pembahagian hasad dengki yang pertama, seseorang berusaha menghilangkan nikmat yang ada pada orang yang didengkinya melalui cara khianat dan jahat, dan berusaha pula agar nikmat itu berpindah kepadanya. Ini ayat pertama. Saya sebut dulu, lepas ni kita bincang lah. Yang pertama, seseorang itu bila dia berdengki dengan orang itu, dia mari satu, selepas tu dia mari satu perasaan lain, dia nak supaya hilang nikmat tu daripada orang lain dengan apa cara sekalipun. Hatta dengan cara yang di luar kewarasan pun dia sanggup buat. Tu. Dan dia nak supaya nikmat ataupun kebaikan yang ada pada orang itu berpindah pada dia. Ini jenis yang pertama, kategori yang pertama. Kategori yang kedua, seseorang berusaha, ni hasil daripada dengki ni, kesal daripada dengki. Mula-mula berdengki, pak tadi dia nak supaya hilang nikmat pada orang lain.
dengan apa cara sekalipun, sehingga di luar daripada kewarasan insan, dan dia sanggup buat apa saja, dan dia nak benda tu supaya berpindah nikmat itu kepada dia. Yang kedua, seseorang berusaha menghilangkan nikmat yang ada pada orang yang didengkinya melalui cara khianat dan jahat, tetapi tidak pula bermaksud agar nikmat itu berpindah kepadanya. Dia tak say, cuma dia nak supaya hilang daripada orang yang dia dengki itu. Mengikut sebahagian ulama, bahagian kedua ini lebih dahsyat, lebih teruk dari yang pertama, walaupun kedua-duanya disenaraikan sebagai sifat mazmumah yang tercela. Walaupun kedua-duanya tercela, dikira sebagai syar, benda jahat itu, benda mungkar, tetapi yang kedua ni lebih khianat lagi, sebab dia ada unsur menghilangkan nikmat secara sia-sia. Dia pun tak, mana teruk benar nak suruh hilang kat orang, biar nikmat tu jadi sia-sia, tak boleh ke dia. Ini setengah ulama teruk lagi. Orang ni teruk lagi. Yang kedua, macam-macam lah dia buat, dia tak kira, asal tercapai hasrat dia akan buat. Yang ketiga, seseorang berdengki tetapi tidaklah melarat sehingga melakukan kejahatan kepada orang yang didengkinya, dan ianya terbagi pada dua bahagian. Seseorang tu dia berdengki, dia rasa iri hati terhadap seorang lain, tetapi perasaan iri hati, dengki dia tu tidak sampai menimbulkan risiko ataupun kejahatan kepada orang lain. Tidaklah melarat perasaan iri hati itu kepada orang yang dia dengki, itu tak ada, tidak sampai peringkat tu. Tetapi ternyata ada perasaan itu, dengki itu ada. Ni ulama bagi dua. Ulama bagi dua. Sebab tu setengah ulama dia bagi lebih daripada 5 ni, sebab dia kecil-kecil perbezaan sikit-sikit pun dia ambil kira. Semua ni yang 3 ni dia bagi 2. Jadi kalau kita buat pembahagian khusus, dia jadi 0, tidak 5. Misalnya ayat 3 ni berdengki tetapi tidaklah sampai peringkat melakukan kejahatan kepada orang. Ni dia terbagi pada 2 bahagian pula. Bahagian pertama, seseorang yang berdengki itu dia tidak mampu menghilangkan perasaan dengki dari dirinya, kerana dia telah dikuasai oleh perasaan berkenaan, dan dia tidak berdosa dalam situasi ini. Ni dia tak boleh nak buat. Dia tak boleh nak buat perasaan itu. Tengok orang dia bahasa dengki, nak buat tak boleh. Dia pun sederhana tu tak boleh. Sebab tu dia berusaha supaya dia, kadang-kadang dia lari, dia tengok orang tu dia lari. Apa? Dia nak jaga, takut dia buat khianat, buat jahat pada orang tu. Ni dalam keadaan sedar lah. Mana dalam keadaan sedar. Ni boleh kira lagu ni. Dengki seorang, tidak melibatkan orang lain. Tak ada bahaya dengki tidak seorang. Orang dia dengki tu dia kira juga biar maknanya hilang nikmat dan kelebihan. Ni tak sekat dia je, tapi ada penyakit tu. Maknanya penyakit ni sudah melebihi, sudah lebih, tapi tidaklah sampai ke peringkat merisikokan orang yang dia dengki itu, tidak. Lepas tu dia nak buat tak boleh. Mari semacam pelik juga jiwa manusia ni. Pelik. Ulama kata dia nak buat tak boleh. Sebab apa? Dia sudah dikuasai. Dia ada istilah mana dia dikuasai oleh perasaan itu. Sekadar itu saja. Sekadar itu saja. Tapi kukuk mana pula ulama kata, kalau hak ni kalau dia tidak buat, dibimbangi lah. Dia boleh naik satu tahap, sekurang-kurang dia akan jadi jenayah kata-kata. Cuba tengok ayat kedua ni. Seseorang yang berdengki dalam keadaan beliau mampu membuang perasaan berkenaan, dan beliau akan merasa tenteram jika nikmat itu hilang dari orang yang didengkinya. Ini semacam nekat untuk melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kedua ni, dia boleh. Seseorang yang berdengki dalam keadaan beliau mampu membuat perasaan berkenaan, dia boleh buat. Jadi persoalan mampu boleh buat tak boleh buat ni antara dia dengan Tuhan. Ulama kau bukan ini bukan masalah kita, masalah dia dengan Tuhan. Allah Maha tahu. Sebab tu dalam agama ni asas dia ikhlas. Dengan ikhlas itu manusia akan jadi baik. Dia boleh buat tak boleh berdasarkan dia lah. Dia dengan Tuhan tahu, kita tahu. Jadi maknanya ada setengah orang tu dia boleh buat, ada setengah tak boleh. Sebab tu ulama bahagikan hal ni. Ini dia boleh buat, mampu buat perasaan itu, tapi dia tak buat. Bahkan dia masa senang pula. Kada ke perasaan orang ni. Kita pun kadang-kadang mari bila orang tu kena nikmat, dia mari berasa senang. Kena ingat tu, itu penyakit tu. Sebab kita umat Islam ni, bila orang Islam yang lain kena bala, susah, kita turut rasa susah juga. Itu Nabi ajar jiwa orang Islam. Tapi kalau jiwa kita bila tengok orang susah, dia mari rasa lega. Rasa lega. Tu masalah. Itu cara Nabi ajar kita nak nilai batin kita, nak nilai perasaan kita. Mana kalau kita berasa lega dengan bala yang kena pada orang,
orang susah kita rasa lega, share kita sedang menghadapi masalah penyakit batin, penyakit jiwa. Ni pun deki lagu dia. Dia rasa tentera. Tapi dia tak ada lah maksud bagi Joko untuk ngomong sia kami tak ada. Tak ada maksud-maksud itu tak ada. Cuma lega, dia orang tidur malam tu. Misal tidur tu tak selimut malam tu misalnya. Bila kepanasan. Peduk lekong rasa. Bila kau setara tu bahaya. Bahaya. Hak ni bukan sifat, bukan jiwa. Hak jiwa yang ada, hati yang ada dia tu bukan hati orang Islam. Kalau hati orang Islam dia akan berasa susah dengan susahnya orang lain. Bahkan ulama kata ini semacam nekat untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semacam nekat. Sebenarnya dia ada jiwa, dia ada semacam nekat azam untuk buat maksiat. Jadi ulama sebut lagi. Hak yang kedua ni, seseorang yang berada dalam situasi ini, situasi perasaan rasa tenang bila orang kena bala, hasil daripada dengki, hasil daripada hasad ini, dia ni tidak akan terselamat dari jenayah kata-kata, jenayah lidah dia. Dia tak akan selamat kepada orang yang didengkinya, dan dia mudah terjerumus dalam dosa dan maksiat. Sebab apa? Sebab orang jenis pasal ni dia rasa senang hati, tentera jiwa. Bila tengok orang kena bala susah hilang ni mak bankrupt nega, dia tak boleh nak perasaan dia tak boleh nak sekat, dia akan bercakap. Dia mesti bercakap. Kalau dia tak bercakap, suatu tekanan dalam diri dia. Ini mengikut ulama. Tak boleh. Dia nak kecek lah bos. Kau dia kecek dengan bini dia. Ataupun ikut. Mesti tubik. Sebab benda buruk ni kalau kita tak buat, dia dalam dia akan jadi macam mana? Dia akan tubik kukuk mana. Sekua-kua sangka buruk pada orang kejadian. Terlalu banyak sangka buruk dalam Quran kata dia boleh jadi dosa. Inna kathiran minaz-zann its. Boleh nak sangka buruk ni boleh. Tapi jangan banyak sangat. Sangka buruk ni dia untuk beringat, untuk hal. Tak apa ulama kata sangka buruk pada seorang tu sekadar untuk beringat, tidak lebih tak apa. Tapi kalau banyak sangat sangka buruk, banyak sangat sangka buruk saja yang masuk hari tu misalnya, dia boleh timbul masalah lain. Tapi kalau sangka buruk ni kena ada. Biasa kita nak beringat dalam nega, nak berwaspada, dia mari sangka buruk tu. Kena beringat hari ni ada dah orang cerita ataupun apa, berasa tak arah, itu sangka buruk lah tu, berasa tak arah, kita buruk sekadar tu tak apa. Tapi kalau lebih, dia boleh jadi timbul dalam bentuk kata-kata, jenayah kata-kata. Ni pun begitulah juga. Sekua-kua dia akan kata, padahal baru berasa lama dah. Gitu. Dia akan tubik. Dia akan tubik benar-benar tak malik. Sebab tu dalam hadis lain dia tak boleh kita beri gambar-gambar walaupun tak jelas. Kita bercakap, kita bertindak, kita beri gambar yang buruk pada orang tak boleh. Walaupun tak sebut, tapi dengan cara kita tu orang menampakkan tak molek orang lain. Orang boleh faham gitu. Haram, tak boleh. Tak boleh tu. Jadi orang ni dia payah nak mengelak diri daripada jenayah. Dia akan terbuat juga, dia akan terjerumus juga dalam masalah. Jadi kena beringat. Yang keempat, pembahagian yang keempat, seseorang yang berdengki berusaha untuk mendapatkan kelebihan yang ada pada orang lain. Seseorang yang berdengki, lepas tu dia berusaha lah nak dapat kelebihan yang ada pada orang lain tanpa menghilangkan nikmat dan kelebihan itu dari orang lain. Maknanya kelebihan, dia dengki, dia iri hati kepada seseorang yang ada kelebihan, tak kira lah dalam apa aspeknya. Lepas tu perkara itu menjadi momentum, menjadi lonjakan untuk dia maju ke hadapan, berusaha, berikhtiar supaya dia juga dapat kelebihan seperti yang ada pada orang lain. Ini yang keempat. Mengikut ulama, ini bukan dengki pada hakikatnya, pada istilah, tetapi disebut ghibtah, al-ghibtah, dan ianya adalah amalan mahmudah dan selaras dengan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada bersabda, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahul Quran فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. Nabi kata tidak ada dengki yang baik. Maksudlah hasada tu la nafi jenis, tidak ada dengki kalau nak, kecuali pada dua perkara. Kalau nak dengki, kalau nak kata dengki jugalah boleh dari dua perkara ni.
iaitu seseorang yang Allah berikan kepada dia Quran, maksudnya ilmu lah. Quran itu sebagai sumber ilmu, maka dia bacalah Quran itu siang malam. Jadi seseorang itu bila dia tengok kawan tu rajin ngaji, ngapa Quran, lepas tu ngaji pula rajin, oh dia kata hebat dia ni ngaji. Dia pun sebut, kalau aku boleh ilmu seperti itu, aku akan buat gitu. Aku akan ngaji, aku akan ngajar orang. Kalau aku jadi alim seperti dia, dia kata aku akan buat begitu juga. Lepas tu seseorang yang Allah berikan kepada dia, ada seorang yang Allah berikan kepada dia harta, lalu dia infak fi sabilillah. Hak orang yang adalah harta dia beri. Maka orang tadi pun dia kata, kalau lah aku diberi harta sebanyak seperti orang itu, aku akan buat begitu juga seperti mana yang dia buat. Jadi Nabi sebut ni dalam huraian hadis ni, maksud dia kata ni, hak ni dalam huraian dia kerana serius. No, ayatnya hak ni bukan kita tahu kalau begitu tu hang mak jenis lagu tu tak ada usah dak. Ulama kata hadis ni maksud Nabi, walaupun tidak disebut dalam bentuk teks dan sebut mantuknya tak ada, tapi dalam mafhumnya ada. Mafhumnya seseorang itu kebaikan orang, sama orang itu maju dalam bidang akademik, jadi dia berdeki, dia kata Allah dia tu alim misalnya, reti ilmu Quran, reti ilmu tu, dia kalau jadi atas aku, kalau boleh kita aku kesal daripada itu menyebabkan dia jadi haji, dia usaha. Itu maksud hadis ni. Begitu juga kalau dia dikurniakan harta yang banyak, dia akan sedekah seperti orang itu. Dia tak sehat harta itu, cuma dia nak seperti orang itu, dia sedia harta banyak, maka dia pun berusaha dengan maksud untuk infak fisabilillah. Jadi deki dia tu jadi momentum, jadi kita kata lanjakan untuk dia maju, sama ada dalam bidang akademik ataupun dalam bidang yang berkait dengan kekayaan dan sebagainya. Nah, hak ni mengikut ulama, ni tidak dikira deki. Tapi kalau nak kira deki, hak ni boleh. Kalau lagu ni boleh. Hak ni dia panggil ghibtah. Ghibtah ni makna nak kesenangan, nikmat, kebaikan yang ada pada orang, dia ada juga pada kita dengan cara usaha. Dengan cara usaha, dia ta'liq dengan usaha, dia ikat dengan usaha. Usaha untuk dapat tu, dengan usaha carilah sebab-sebab bagaimana dia nak jadi alim, nak jadi kaya dan sebagainya. Yang kelima, seseorang yang mendapati dalam dirinya perasaan dengki kepada orang lain, maka beliau berusaha menghilangkan perasaan berkenaan dan melakukan ihsan kepada orang yang berkenaan. Orang dia dengki itu, dia buat ihsan pula kepada kawan itu dengan melakukan doa kebaikan kepadanya, maka beliau menyebarkan kebaikan orang itu. Ni ayat kelima ni. Ulama kata ada jenis hak ni hadirat dalam hadis, saya tak ingat hadis tu ada disebut sahabat ada jenis lagu ni. Ada jenis lagu sahabat disebut khusus. Dia berdeki pada seseorang, iri hati kerana orang tak ada kelebihan. Lepas tu dia nak buat perasaan. Sebab apa? Sebab dia nak supaya dia ni, kalau nak hanya apa yang ada di sisi Allah, dia nak peringkat tu. Dia tak say bila nampak sesuatu yang ada pada orang, dia tak say perasaan nak hati. Dia nak apa yang ada di sisi Allah. Dia nak latih gitu perasaan. Seperti wali-wali Allah, sahabat Nabi begitu. Jadi bila mari dia nampak ada di perasaan dia nak pada apa yang ada pada orang, dia berusaha supaya sifat itu, keinginan itu hilang. Dia cara dia nak hilang itu bagaimana? Seolah dia berasa bersalah sebab masuk dalam ta'rif dah tu. Masuk dalam ta'rif dengki. Nak hilang itu dengan cara mana? Dia cover dengan kebaikan. Dia cover dengan kebaikan. Jadi yang menjadi backupnya, mana dia buat ihsan kepada orang itu. Dia melakukan ihsan kepada orang itu dengan cara dia berdoa. Bahkan dia sebut pula kebaikan orang itu kepada orang lain. Dia sebar kebaikan. Itu cara dia. Itu cara dia. Gitu. Jadi hak ni peringkat tinggi lah. Mengikut ulama, ni hak yang kelima ni. Bila dia berdeki kepada orang, jadi orang itu boleh nikmat dengan sebab dia berdeki. Ini peringkat lain. Dia berdeki pada orang itu, tapi kesal daripada deki dia boleh tukar. Dia boleh tabdil, dia boleh tukar perasaan yang asalnya tak molek pada asalnya, dia boleh tukar jadi molek, jadi baik. Mengikut ulama, ini adalah peringkat keimanan yang tinggi, kerana beliau mampu menukarkan perasaan dengki kepada mahabbah. Dan dia adalah orang yang disebut pada hadis Nabi lah, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia cinta, dia suka kepada orang lain, kepada saudara dia seperti mana yang
dia suka kalau benda tu ada pada dia. Dia amalkan benda tu dalam bentuk yang bersifat realiti, dalam kenyataan. Ni peringkat tinggi, ni iman semati. Orang mukmin yang semati, dia suka nikmat kepada orang tu apa yang disuka kepada dia, kepada saudara dia. Dia jadi, maknanya dia boleh tukar. Jadi kesan jadi kedudukan dia begitu, dia boleh tukar. Asalnya benda tu boleh jadi tak molek. Kalau nak bila pergi, sudah ada dah potensi untuk ke arah tak molek. Tetapi oleh kerana iman dia kuat, dia boleh tukar. Ni kita pun boleh buat ni sebenarnya. Kita boleh buat. Sebab apa saya kata kita ni boleh buat? Sebab ulama kata apa yang Nabi sebut ni sebenarnya memang, bahkan ulama sebut apa yang Nabi sebut tentang kebaikan, khususnya sifat-sifat hati tu, memang sebenarnya semuanya telah dibuat oleh sahabat dia. Ada ulama kata begitu. Benda yang lebih bersifat hati, masalah kata kelebihan dari sudut batin, kelebihan dari sudut sulukiat, akhlak, memang sahabat buat laku. Sahabat buat laku. Tak ada satu pun ajaran yang Nabi ajar sahabat tak buat. Sahabat buat dalam konteks umum, bukan konteks individu dah, konteks umum, semua boleh. Sebab tu kita boleh tengok. Sebab itulah kalau kita ngaji hadis, setiap hadis tu mesti ada dikaitkan dengan sahabat. Ada sahabat yang buat. Kita boleh tengok contoh sebagai pengamal hadis, sebagai kita kata pentafsir pada hadis. Nak jelas ni nak buat secara realitinya begini. Sebab tu Nabi berakui sahabatnya tu. Jadi benda-benda begini cuba hati-hati nak fikir. Misalnya sahabat pernah seperti mana kita maklum lah, bila sudah semaya subuh, klik lagi dalam hadis tersebut. Apa klik bahap? Dia lepas semaya subuh klik lah, nampak gaduh nego besar nampak. Rupanya ada kebetulannya jiran tepi tanah dia tu, nyatanya pokok tepi tala. Jadi bila buah jatuh dalam tepi tanah dia takut anak dia ambil ke apa. Jadi pagi lagi dia ambil di tahu sebelah tu. Takut terlibat. Dia ni mungkin dia boleh jaga anak dia, takut anak dia ambil buah-buah orang. Cuba hati-hati nak fikir kalau sampai tahap tu dia punya berjaya Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk masyarakat yang begitu korupsi di zaman jahiliahnya. Sampai begitu. Enggak orang lagu tu bila nak ada hiri hati pada orang, nak dengki pada orang. Sampai begitu sekali. Sampai sudah tu dia tahu tak mari tu nak mesti. Sampai begitu sekali kesan pendidikan wahyu hak Nabi terapkan dalam generasi awal Islam. Jadi antara perkara yang disebutlah ni, saya sebut secara ringkas, antara kesan negatif hasadnya ialah antara penyakit jiwa. Semua ulama sebut hasad dengki ni merupakan penyakit jiwa. Bila kata penyakit jiwa, penyakit hati, dia benda tu kita tak nampak. Asalnya memang tak nampak. Dia duduk dalam. Kecuali kalau dia tu teruk sangat. Boleh jadi peringkat pertama, peringkat kedua dengki, peringkat pertama, peringkat kedua tak ada, mungkin dia boleh nampak tu dia tak boleh nak susu tu. Sebab apa? Kuat dengki yang berada dalam tu teruk sangat. Dengki yang peringkat mazmumah, peringkat teruk sangat, mungkin kita akan nampak juga. Nampak tu pun kita nampak daripada anggota-anggota zahir dia. Tetapi asalnya iri hati ni adalah penyakit hati manusia. Selain berupaya mengeruhkan dan mengotorkan jiwa seseorang, penyakit hasad dengki ini mampu menggugat potensi baik yang ada dalam diri seseorang. Setiap manusia ni Allah berikan kepada dia potensi baik dan potensi jahat. Dia boleh buat kebaikan, dia boleh buat kejahatan. Jadi ulama yang buat kajian tentang jiwa manusia, dia kata sebenarnya penyakit dengki ni, iri hati ni, dia ada potensi untuk memusnahkan potensi baik dalam diri kita. Jadi bila potensi baik ni jadi rendah, tidak subur, jadi kecil saiz dia, apa maksud di sebalik itu? Maka potensi jahat akan jadi subur. Sifat syaitaniyah tu akan jadi subur. Sifat malakiyah tu akan jadi kendur, akan jadi kecil saiz dia. Itu bahaya. Bila kita dikuasai oleh sifat syaitaniyat, maka kedudukan kita ni berada di jurang neraka. Memang bahaya. Sebab tu kena beringatlah. Sebab tu benda ni hanya kita. Sebab bila disebut ulama isyarat, bila sebut dia ni sebagai penyakit hati, kita kena berusaha sendiri. Orang lain tak boleh nak buat apa. Sebab benda tu kadang-kadang orang tak tahu kita ni pendengki. Hasik kita, orang tak tahu. Kita sendiri nak boleh buat, nak boleh rasa jejak tu kena sedarlah benda tak molek, dia kena tahu.
Kena dibajai dengan ajaran agama, hadis Nabi, baru boleh ya. Orang yang terperangkap dalam penyakit ini akan hilang upaya diri, dan untuk melepaskan diri dari cengkamannya maka seorang itu memerlukan kepada satu azam dan tekad yang sangat tinggi dan latihan jiwa yang berterusan. Kalau kena penyakit ini berdasar pada tahap-tahap dia lah. Kalau duduk pada tahap pertama, tahap kedua tadi, hak ni kadang-kadang tu dia terpaksa tak tubik umuh kadang-kadang. Hak ni lah kadang-kadang dia terpaksa berzikir luar biasa banyaknya. Hak ni lah kadang-kadang dia terpaksa tinggal tempat dia ni mengikut ulama. Ni hak deki peringkat dia tak padan. Setengah-setengah deki tu padan duduk rumah biasa ya, cuma dia baik kisi. Kalau hak peringkat pertama, peringkat kedua tadi, hak ni kadang-kadang dia perlu hijrah mengikut ulama. Peringkat pertama, peringkat kedua. Sebab kalau dia duduk situ juga, dia duduk tengok orang dia deki tu. Lama banget kalau kena nginyo. Sebab apa? Saat ni kalau peringkat pertama, peringkat kedua, dia akan berusaha nak menghilangkan nikmat daripada orang itu. Dia akan fikir lagu mana. Kadang-kadang dia tu dalam proses ni, kerana sudah jelas itu sebagai mazmumah, taubat dia tu tak padan. Tak perlu dia pergi minta maaf kalau itu tak perlu. Sebab ni dia tidak menyakiti secara zahir, secara batin. Ulama kata tak perlu dia pergi minta maaf. Sebab dia tak buat lagi. Cuma dia ni peringkat berat. Dengki peringkat berat boleh jadi memusnahkan orang, merosakkan orang. Hak ni siapa satu peringkat dia kena iqla' fit taubah. Iqla' fit taubah maknanya dia kena tahu, dia kena siapa kena hijrah. Hijrah. Dia nak amat iqla' fit taubah. Iqla' ni maknanya punca apa dia jadi gitu? Kerana duk tengok orang tu, duk kelih kesal-kesal nikmat yang ada pada orang tu. Jadi antara iqla' taubat dia nya, lagu mana supaya taubat dia tu diterima, tak mari pula penyakit tu, dia kena hijrah. Biar dia tak nampak orang tu. Siapa begitu sekali. Penyakit pertama dan kedua ni, iri hati yang pertama dan yang kedua ni, teruk ni, dia kenapa kena hijrah, kena pindah? Sebab kalau dia tengok dia tak ada nak kawal perasaan. Tu bahaya. Sebab orang itu tak ada apa-apa, kita tu nyanyi. Siapa begitu sekali. Seterusnya insya-Allah kita habis saya nak baca ni. Pengajaran dan pedoman hadis ini yang pertama. Mungkin tak ada juga sebab dia lambai banyak juga ni. Yang pertama ni, daripada hadis ni, rata-rata pensyarah hadis ulama sebut, ni saya ambil beberapa itulah yang disebut oleh ulama. Islam amat mengambil berat persoalan ukhuwah Islamiyah serta tuntutan ke arah mengukuhkannya, sama ada dalam lapangan muamalat dan juga dalam hubungan individu atau sulukiyat dan sebagainya. Sehubungan itu maka Islam amat menganjurkan amalan menasihati, tolong-menolong, hormat menghormati dan bertimbang rasa sesama anggota masyarakat. Jadi hadis ni mengikut ulama, mana-mana pun saya tengok dalam syarah, hadis ni sebenarnya poin yang paling besar nak jaga hubungan sesama Islam. Hak tu sebenarnya nak jaga. Itu asas dia dalam hadis ni. Poin yang paling utama nak jaga hubungan itu. Kesan daripada betapa seriusnya Islam nak jaga hubungan ukhuwah Islamiyah itulah, maka sebahagian penyakit yang boleh menggugat ukhuwah Islamiyah tu Nabi sebut dalam hadis ni. Nabi sebut dalam hadis ni. Gapo dia tak boleh deki, tak boleh menimbulkan kemarahan. Apa tak kira apa kemarahan. Misalnya parking kereta, ni parking kereta ni masalah semua. Ingat tak dosa? Saya pernah di SM ni pengalaman saya. Allah, kita pun nak sekat pun dia tu besar dua kata lagi ni. Gocah tu. Kereta dia parking, memang parking tak nak sabar sikit rapuk kita tengok dia parking. Tak tinggal pun nombor telefon dicumi ni. Kita kalau power kita tinggal nombor telefon mudah nak kontak. Demo ni gaduh, dia kata gini anak macam-macam lah. Siapa ramai nak akak dia kata. Betapa terdesaknya kawan ni tu, dia kata minta tolong nak akak dia kata. Tengah jaga pergi saya pergi kot. Tiba-tiba kawan tu mari. Pegang. Memang kau tak pegang, memang tu tugas je. Kita nak kata salah-salah. Nak kata kereta hadap depan, dia mari dulu. Hadap belakang tak mengambil kira. Kepentingan orang tu lah mana. Ingat tak dosa? Dosa tu tak boleh, kena jaga mal dia. Begitu kita dalam kejaran ni, kawasan sempit kena jaga parking, siapa orang tak lalu. Begitu juga air, kita basuh kereta apa, kena kira. Jangan menyebabkan beladung jalan tu jadi lopot, kena jaga, kena beringat. Kira lah kat mana pun. Kalau kita nak kebaikan dalam agama, kena kira tu. Kecuali kita tak ambil kira kebaikan tu, itu hak kita. Kalau kita nak kebaikan, nak keberkatan dalam hidup beragama ni, kena ambil kira.
Sebab hak tu dia menimbulkan kemarahan. Ni dalam hadis Nabi sebut ni, menimbulkan kemarahan. Sebab tu ulama, dalam perbahasan ulama kata kenapa Nabi sebut jangan kamu menimbulkan kemarahan. Lepas tu sebut la tadabaru, jangan kamu saling belagak-belakang. Ulama kata belagak-belakang ni makna tidak semesti dia marah. Ulama kata belagak-belakang ni maknanya buat sesuatu, kadang-kadang orang dia berasa kecil hati lah kita duk tunjuk belakang, tunjuk bunga misalnya. Kita kadang-kadang tak berasa. Hak tu pun kena jaga mengikut ulama dalam syarah. Ada kisah berlaku ni, saya sebut hak berlaku ni dalam kehidupan kita. Ni juga berlaku pada saya sendiri. Saya ingat benda-benda kita ingat benda kecil rasanya. Dia baik orang ni. Bahawa ni memang saya tahu. Saya tahu kesempah dia boleh anak dua, kita tahu. Dia baik dua orang tu. Tetapi masa dia nikah, oleh kerana dia tu susah sikit. Susah tu jadi bila nak panggil orang tu dia kena ambil kira mana lah, tak cukup ni. Tiba-tiba dalam kira terlepas saya dia tu dalam senara. Tanpa dia sedari. Mungkin kalau kita ni kaya, kita style yang kaya dia ke awak makan dia kira berapa orang nak panggil baru dia kira lemu. Nah, sebab kita ni kira dulu kami seka, lepas tu berapa orang nak panggil. Mesti ada terlepas tu orang. Nah, kalau orang ada piti dia kira berapa orang nak panggil, 3,000 apa ekor nak. Kita ni kami seka berapa orang nak panggil. Tu kalau susah gitu. Jadi bila dalam keadaan tak cukup duit, akhir sekali terlepas pula kena hak tu baik. Dia pun tak ingat. Dia ingat aku panggil, dia sebut saya lah. Apa tak mahu dia pun hari dia pergi rumah tahu kau tu tak apa kecek pula lain. Akhir sekali selepas 2 tahun dia pun pelik. Akhir sekali dia kita tanya mak kau tu apa nak buat lain dengan dia ni. Jadi mak dia kata tak tahu Jadi orang tua kadang-kadang dia nak beli upaya. Masa mu nikah lu panggil ke dia? Dia kata gini dah. Gitu. Dia tak teringat. Dia kata tak ada dah kira gitu. Kadang-kadang benda-benda begitu. Boleh nak ayat manusia ni kadang-kadang angin tahun ni kan. Hak angin tahun ni benda-benda begitu pun dia kira padat dah dia nak balas dengan saya ni. Sebab tu kita kena jaga benda-benda begitu. Gak kalau jaga punya ada terlepas pandai tu. Hak terlepas pandai tu Tuhan tak kira, tapi nak ayatnya kena jaga. Kena ada usaha nak jaga supaya orang tidak marah tu. Itu ajaran agama. Jangan kita buat keras kepala kita ikut dia. Ikut dia. Kadang-kadang kita pergi parking, dia buat petak dah kita tak tahan. Jadi gomor ruak kita misalnya. Dia ada kita nak parking lagu tu, dia tahu dia tak cara. Itulah ananiah tu. Itulah sifat keakuan yang dia disebut tadi yang menjadi penyebab kepada iri hati. Dah parking dua petak, dia sengaja pergi parking letak tengah lain. Jadi dia gomor separuh petak. Jadi tidak kerugi orang kata dia ni kurang ada benda-benda gitu kena jaga. Ni hadis ni apa tu? Sebab benda tu dia boleh menggagalkan agenda saudara seagama ni. Ukhuwah dia boleh menggagal. Kena jaga molek tu tak boleh. Tu perkara besar. Ayat kedua kita perhati dia kedua ni. Yang kedua, demi memastikan agenda pengukuhan ukhuwah Islamiah tercapai, maka Islam telah mengharamkan semua bentuk muamalah yang mengandungi unsur-unsur penipuan dan juga mengharamkan mana-mana bentuk manipulasi yang menganiayai orang lain. Ini kesimpulan termasuk tanajus. Kalau kita sebut tanajus maknanya manipulasi harga itulah, dengan maksud nak supaya harga tu jadi tinggi, boleh jadi nyayaklah pada menguntungkan setengah pihak, merugikan pihak yang lain, ataupun beli di atas beli orang lain. Dalam hadis lain sebut kita pinang di atas pinangan orang lain. Benda tu semua tu haram lah. Sebab apa? Dia menimbulkan perbalahan. Mungkin kita cerdik boleh kawal proses kita wadak gitu setengah-setengah orang dia akak kelewat. Boleh tetok, boleh bunuh dan sebagainya. Kalau kontrak besar-besar duk tembak mati tu gitu berebut. Tu jadi istilah haram begitu. Yang ketiga, demi matlamat yang sama, Islam telah mengharamkan perkara-perkara yang boleh membangkitkan perseteruan dan kebencian seperti perbuatan mengacuh, memfitnah, hasad dengki dan sebagainya. Ini hadis-hadis boleh kias dia. Apa saja. Kalau kita tak tahu nama perbuatan itu, tapi kita inilah sebab tu orang kata Islam ni sesuai dengan manusia, sebab dia ada akal. Manusia ni kalau orang ajar dia 2 patah, dia faham 10 patah manusia ni. Tidak seperti makhluk lain. Kadang-kadang cikgu tak ajar tu kita faham. Mak kita tak ngaji tinggi tapi reti bahasa, reti budi bahasa. Pasal manusia begitu. Jadi kalau kita mungkin kalau kita pergi dengar dia sebut tu terbatas, kita kena fikir sendiri lah.
Walaupun tak ada dalam hadis dengan terai, tapi kita fikir benda ni tak boleh ni orang jadi terasa. Kita kena fikir. Itu cara dia. Hak ni dalam bab ni memang wajib kena guna kias. Hak ni wajib kena guna kias dalam bab ni. Kena kias. Mudah ya kalau kita kata bahasa kena kita. Kalau taksir Kelantan kata kan. Taksir kita lah ke mana? Jangan tu. Memang ada khusus dalam bab tu. Memang ada khusus. Tu. Jadi yang keempat seterusnya itu kita bincang semula lah tu ni. Sebab ini lapar kesimpulan ni dia sekali dengan huraian. Saya masuk sekali dengan huraian. InsyaAllah yang keempat ni kita akan bincang minggu hadapan. Rasanya setakat itulah, mudah-mudahan apa yang kita bincang ni berguna untuk kita sebagai umat Islam, ke arah kita nak wujudkan suasana yang baik sesama kita tu. Setakat itulah, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.